Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa hifdhal mursalin wa malaikatal muqarrabin. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, nukmil darsana fi hadhihi al-lailah. Sambung kelas kita pada malam ini. Seperti biasa, kita punya sambungan malam ni adalah berkaitan dengan sorof, ilmu sorof ataupun wazan isim. Kita dah masuk wazan isim. Saya sharekan skrin. Okey, boleh nampak skrin? Boleh nampak ke skrin? Boleh. Okey, tajuk ataupun topik kita pada malam ini adalah kaitan dengan masdar, salah satu wazan di dalam ataupun tasrif dalam isim, iaitu masdar. Okey, saya dah sebut pada temuan yang sebelum ni, banyak tasrif dalam isim. Kalau fa'al mudah je, fa'al mudahlah, maksudnya tak banyak pecahan dia. Ada fa'al madhi, fa'al mudhari', ada fa'al amar, 3 jenis saja. Tapi dalam isim, tasrifnya, pecahannya banyak. Ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Okey, sebelum ni kita dah cerita tentang isim fa'il, dah selesai. Isim maf'ul pun dah selesai. Sirah al-mubalaghah dah selesai. Sifah musyabbahah pun dah selesai. Okay. Ni dah kira banyak lah. Maksudnya tasrif utama tu dah kita dah cover. Cuma hari ni kita akan masuk tajuk masdar yang kita skip baru-baru ni. Kita skip daripada awal sebab masdar ni pembincangan dia agak panjang sedikit. Dia punya wazan dia tu agak banyak. Jadi supaya kita tak rasa stres sangat kan, kita mula yang senang dululah. Okey. Berdasar sedikit kita buat ulangan murajaah kepada apa yang kita dah bincang sebelum ni. Apabila kita sebut pasal ilmu sharaf ataupun ilmu wazan, ilmu pecahan ni, dia adalah merujuk kepada perkataan itu sendiri. Maksudnya bukan okey ke? Sound macam ada bunyi ni apa? Okey. Sharaf membincangkan tentang perkataan itu sendiri. Ilmu nahu membincangkan perkataan di dalam ayat. Jadi sharaf ni dia tidak memerlukan kepada ayat. Dia isu dia ialah menyusun huruf menjadi perkataan. Menyusun huruf dengan baris ni menjadi perkataan, itu ilmu sharaf. Menyusun perkataan menjadi ayat, itu ilmu nahu. Okey, hari ni kita sambung ilmu sharaf, iaitu bagaimana kita menyusun huruf dan juga barisnya menjadi satu perkataan. Okey, kita dah bincang sebelum ni isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, sifah musyabbahah. Okey, saya dah sebut peringkat awal apabila kita belajar tentang sharaf atau belajar tentang wazan ni, peringkat awal ni dah bukannya untuk kita buat. Maksudnya bukannya kita cari satu kata dasar, kita nak buat dia jadi isim fa'il, isim maf'ul, tu agak sukar lah. Maksudnya peringkat awal ni kita tak capai tahap tu, tapi peringkat awal adalah untuk kita kenal je. Kita jumpa satu kataan dalam Quran ke, dalam hadis ke, ataupun dalam mana-mana kitab Arab, bila kita jumpa, kita boleh kenal pasti, oh ini isim, dia adalah wazan isim fa'il. Jadi terjemahan dia adalah sekian-sekian. Jumpa fa'il, oh ini fa'il madhi, terjemahannya sekian-sekian. Fokus kita tu je. Sebab tu kalau kita nak fokus untuk boleh buat sendiri, maksudnya kita memang kena hafal lah, kena ingat wazan-wazan semua, barulah kita boleh apply, boleh buat sesuatu tasrif. Okey.
sedikit kita buat ulangan. Sebelum ni kita dah sebut tentang isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah dengan sifat musyabbahah. Okey, dalam keempat-empat tajuk yang kita dah bincangkan ni, isim fa'il, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah ni dia ada persamaan. Apa persamaan ketiga ni? Apa persamaan ketiga ni? Isim fa'il, sirah mubalaghah dengan sifat musyabbahah. Okey, siapa ingat? Apa dia punya apa? Persamaan dia tu dari sudut makna dia tu. Ada sedikit persamaan. Oh dia tak tahu satu pun. Persamaannya adalah ketiga-tiga ini merujuk kepada orang yang ataupun sesuatu yang membuat perbuatan tu. Pelaku. Sesuatu yang buat perbuatan tu. Sama ada isim fa'il, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah. Ketiga-tiga ni kita boleh terjemahkan kepada yang melakukan. Tetapi bezanya adalah kalau sirah mubalaghah dia ada unsur lebih. Contohnya kalau isim fa'il biasa, contoh macam fa'ilun. Fa'ilun, orang yang buat ataupun sesuatu yang buat. Tapi bila mubalaghah, fa'alun. Dia Allah yang fa'al, Allah yang maha boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Tapi bila masuk sifat musyabbahah pula, sifat musyabbahah ni merujuk kepada sesuatu yang memang dah jadi kebiasaan dia untuk buat benda tersebut. Memang dah jadi dia punya karakter untuk buat benda macam tu. Jadi itu beza antara isim, tu persamaan antara isim fa'il, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah. Kenapa saya sebut persamaan ni? Supaya kalau kita jumpa mana-mana perkataan yang menggunakan wazan isim fa'il ataupun wazan sirah mubalaghah ataupun wazan sifat musyabbahah, terus kita boleh set dalam minda kita nak terjemah perkataan tu, kita boleh terjemah dia adalah hampir kaitan dengan isim fa'il lah. Maksudnya yang melakukan perbuatan tu. Sama ada mungkin lebih dia melakukan tu ada makna yang melampau, makna yang lebih, iaitu sirah mubalaghah, ataupun makna tu merujuk dia buat sekali tu je dia buat, tu isim fa'il, ataupun merujuk kepada perbuatan tu dia perbuatan yang dia sentiasa buat. Okey, sedikit kita buat ulangan tentang wazan untuk isim fa'il. Apa wazan dia untuk isim fa'il ni? Kita pecahkan antara sulasi dengan yang bukan sulasi. Kalau sulasi senanglah, wazan dia fa'ilun. Maksudnya kalau jalasa, duduk, orang yang duduk ialah jalisun. Jalisun. Okey, itu senang. Untuk sulasi senang, tak ada masalah. Kekal nama fa'ilun lah. Tapi kalau untuk yang bukan sulasi, untuk yang lebih lah, lebih daripada 3 huruf, sulasi mazid kan, macam mana nak buat wazan dia? Contohnya kita ambil nada arik tu. Okay. Contohnya kita ambil perkataan istaghfara. Istaghfara ni apa maksud dia? Minta ampun. Meminta ampun. Meminta ampun. Istaghfara, meminta ampun. Okey, kalau nak buat orang yang meminta ampun, macam mana? Masukkan dia mudhari' dulu. Yastaghfiru. Okey, masukkan. Okey, yastaghfiru. Tambah yastaghfi. Tambah ke tukar jadi mim? Tukar mim. Jadi ya mudhari' ni kita buang sebab dia bukan fi'il mudhari' dah. Di isim. Jadi kita buang. Jadi mim ni baris apa? Depan. Baris depan Mustaghfiru. Okey. Mustaghfiru. Okey, orang yang meminta ampun. Okey, itu isim fa'il. Okey, kalau isim maf'ul pula, mustaghfaru. Dia beza dia ialah pada huruf sebelum akhir. Beza dia pada sini. Okey. Kalau disulasi wazan maf'ul lah. Qatala maqtul, sami'a masmu'.
kataba, maktub. Semua wazan maf'ul. Tapi kalau yang bukan sulasi, samalah macam isim fa'il, tukarkan kepada mudhari', tukarkan ya mudhara'ah tu kepada mim. Okey, ya mudhara'ah tukar kepada mim. Kemudian tengok baris sebelum akhir. Okey, kalau baris sebelum akhir dia, kalau untuk isim fa'il, baris sebelum akhir dia baris bawah. Kalau isim maf'ul, baris sebelum akhirnya baris atas. Okey, itu untuk isim fa'il. Hari ni kita masuk tajuk baru, iaitu masdar. Okey, masdar ni biasa diterjemah secara mudahnya ialah kata terbitan. Tengok ta'rif dia, definisi dia apa. At-ta'rif, definisi masdar adalah ismun, dia adalah kata nama. Semua ni kita bincang, kita bincang sekarang ni ialah wazan isim. Daripada awal isim fa'il dahulu, tajuk itu ialah isim je. Kita akan tengok ni semua isim je. Ismun yadullu. Apa maksud yadullu? Menunjukkan. Yadullu ni dalil kataan ni lah. Dalil ni yang menunjukkan. Yadullu, kata nama yang menunjukkan ala fi'lin, iaitu menunjukkan apa? Perbuatan ataupun hadathin, ataupun suatu kejadian. Dia adalah kata nama yang menunjukkan kepada perbuatan ataupun juga menunjukkan kepada satu kejadian. Okey, jadi soalan, apakah beza antara fi'il dan juga masdar? Kalau dua-dua tunjuk kepada fi'il, kepada perbuatan. Jadi apa beza fi'il, kata kerja, fi'il dan juga masdar? Siapa boleh jawab? Beza dia fi'il dia ada masa. Macam fi'il semua kan. Tapi kalau masdar dia tak ada masa. Okey, ahsan. Itu jawapan yang tepat. Beza dia adalah dalam fi'il ada unsur masa. Unsur masa. Maksudnya perbuatan tu dah berlaku ataupun perbuatan tu sedang berlaku. Dan satu lagi selain daripada unsur masa, ada unsur pelaku. Siapa yang buat. Sebab dalam bahasa Arab dia tak boleh pisah. Dia memang fa'il tu dia tak akan berpisah daripada fi'il. Kalau bahasa macam Melayu ni memang dia berpisah. Saya buat, saya fa'ilnya. Tapi bahasa Arab, kalau katakanlah fa'ala. Fa'ala dalam fa'ala ada dia punya fa'il. Kalau fa'ala siapa? Fa'il dia. Kalau fa'ala. Fa'ala huwa. Huwa. Fa'ala huwa. Fa'al tu ana. Jadi tak boleh nak berpisah antara fa'il dan juga fa'il tersebut. Okey, tapi beza dengan masdar. Masdar persamaan dengan fa'il, kedua-duanya menunjukkan kepada kata perbuatan. Fa'il memang menunjukkan pada perbuatan, masdar pun menunjukkan kepada perbuatan juga. Tapi beza dia, kalau masdar dia tak ada unsur masa. Dia tak ada unsur perbuatan tu dah lepas ke ataupun akan datang, dan juga tak ada unsur pelaku. Tak zahir pada perkataan tu siapa yang buat perbuatan tersebut. Okey, tengok contoh yang pertama, daraba dan juga darban. Daraba fa'il. Ada huwa. Ini fa'il madhi lah. Kita tahu pelaku dia. Huwa kan. Okey, huwa pelaku dia. Dan kita tahu juga dia menunjukkan perbuatan yang dah lepas ke ataupun perbuatan akan datang. Yang belah kiri dia masdar. Darban. Sama juga menunjukkan kepada perbuatan juga, itu pukul. Tetapi dia tidak menunjukkan kepada siapa yang pukul, dan juga dia tidak menunjukkan kepada masa perbuatan itu dah lepas ataupun akan datang. Okey, biasa kita terjemah, kita terjemah darb macam pukulan. Daraba dia telah memukul. Okey, daraba dia telah memukul. Kalau darban pukulan. Okey. Kalau kita nak buat ayat, nak gunakan masdar ni kan, macam mana? Cuba, siapa rasa boleh cuba buat ayat guna masdar. Biasa kita banyak guna fi'il, daraba. Guna masdar pula buat ayat. Daraba kalban darban.
Itu ada fa'il juga ni. Tak nak fa'il langsung. Oh, tak nak fa'il langsung. Boleh. Darban apa macam mana? Darban kuah. Okey, dia baris tu kena betul lah. Kenapa awal-awal baris dari atas? Okey, contoh ayat. Darban lah. Contohnya saya buat macam ni Hmm. Darbuka. Apa dia? Darbuka syadidun. Okey. Darbuka syadidun. Pukulan kamu sangat kuat. Okey, tu contoh. Oh, dia boleh sambung dengan dhamir ke Ustaz? Boleh lah. Masdar ni isim macam biasa. Oh, saya ingatkan dia berdiri seorang aja macam tu. Tak, dia isim macam biasa. Oh ya. Dia boleh kita tukar kepada nak jamakkan pun boleh isim macam biasa. Ingat kan macam tu. Pelik sikit lah dia punya kalau macam tu. Sebab tak pernah guna. Kan biasa tak buat ayat guna masdar kan. Masdar. Biasa masdar ni kalau belajar dalam maf'ul mutlaq kan, daraba darban kan, daraba Muhammadun darban kan. Itu salah satu penggunaan lah. Tapi tadi saya cara nak buat tanpa menggunakan kata apa? Menggunakan fa'il macam ni lah. Okey. Darbuka kan. Okey. Masdar juga kita gunakan apabila kita nak jadikan fa'il itu fa'il ataupun maf'ul. Sebab fa'il dengan maf'ul ni dia kena isim. Sebab tu kalau nak buat maf'ul ataupun fa'il menggunakan fa'il kena tambah an. Okey, contohnya biasa kita buat ayat uridu an azhaba kan. Uridu an azhaba ila sekian. Okey, soalan ni kenapa ada an dekat sini? An azhaba. Sebab ada dua fa'il. Okay. Sebenarnya dia yang lebih tepat sebenarnya dia bukan isu dua fa'il. Tapi isu dia adalah dia dalam keadaan maf'ul. Uridu kedudukan i'rab dia adalah maf'ul. Uridu saya nak apa? An azhaba. Dia maf'ul, dia kena isim. Jadi untuk membolehkan fa'il ni berada di tempat maf'ul, kena tambah dia punya ni bagi lesen kataan ni. Itu dia punya itulah. Okey, jadi selain daripada an dengan adik-beradik dia ke tu? An inna tu? Tak. Itu bukan anna sesungguhnya tu tak. Ini memang tak ada makna pun. An ni memang dia memang fungsi dia lah untuk tata bahasa saja. Macam I am kan, bahasa Inggeris kan. Jadi dia memang tak ada terjemahan pun. Dia memang fungsi dia adalah untuk membolehkan azhab ini, fa'il ni berada di tempat maf'ul. Okey. Selain daripada kita gunakan macam ni, kita boleh convert daripada azhab ni kepada dia punya masdar dia. Okey, apa masdar untuk zahaba? Agak-agaknya dah. Zahibat. Zahab Uridu Zahab. Az-zahaba ila kaza. Az-zahab. Okey, uridu az-zahab. Az-zahab di sini terjemahan dia apa? Inilah pergi. Permergian. Tapi pemergian ataupun ikutlah terjemahan sesuai. Okey. Cuma kenapa kita gunakan az-zahab di sini dan tak ada an. Bila tambah az-zahaba tak boleh tambah an lah. Sebab apa? Sebab ni memang maf'ul bih lah. Ni tak ada masalah sebab dia memang isim. Isim boleh berada di tempat maf'ul bih. Tapi kalau fa'il nak berada di tempat maf'ul bih macam kat atas ni, dia kena tambah an.
Okey, jadi kepentingan kita tahu masdar ni, kita boleh pelbagaikan sedikit ayat kita. Kalau kita nak buat fa'il ataupun contoh saya buat fa'il fa'il pula. Ini maf'ul. Contoh saya buat ayat guna darbun darbuka. Darbuka. Yu'jibuni. Pukulan kamu. Apa tadi? Yu'jibuni. Pukulan Ya. kamu. Okay. Yu'jibuni. Pukulan kamu mengkagumkan aku. Okey, darbuka yu'jibuni. Okey, sorry. Kalau nak buat fa'il dia ni lah kat depan lah sini. Sekejap ni sebab untuk jadikan fa'il yu'jibuni. Yu'jibuni. Okey. Ya ain yu. Yu'jibuni darbuka. Okey, maknanya apa? Pukulan kamu mengagumkan. Mengagumkan. Okey. Jadi darbuka di sini adalah apa kedudukan i'rab dia? Dia masdar. Masdar dari sudut sorofnya. Wazan dia masdar, tapi dari sudut i'rab dia, nahunya Jadi yu'jibuni darbaka. fa'il dia adalah fa'il. Fa'il marfu' bid-dhammah. Okey. Dari sudut i'rab dia adalah fa'il, tapi dari sudut sorofnya, bentuk perkataan tu, wazan tu, kenapa darbu, kenapa bukan dirbu ke, bukan durubu ke? Sebab dia adalah masdar darban. Okey. Okey, boleh ni itu dari sudut penggunaan masdar. Okey, tengok lagi contoh masdar yang lain. Istaghfara, ni fa'il. Istaghfara, dia telah meminta ampun. Istighfaran, permohonan keampunan, permohonan untuk dapatkan keampunan. Tu isim Soma berpuasa, dia telah berpuasa. Siyaman, puasanya. Puasa tu sendiri. Okey. Puasa. Betul-betul puasa. Bukan betul puasa, ni lah kata nama bagi perbuatan puasa tu. Dia kadang selalu ni dia tak ada mungkin tak ada padanan yang paling sesuai lah. Sebab kita sebut puasa tu isim pempuasa, nama pempuasa, kata kerja pun puasa juga kan. Jadi bahasa Arab ni dia ada dua. Kata nama kalau masdar adalah kata nama bagi kata kerja. Kalau kata kerja lah, memang perbuatan fa'ilun. Tapi kalau masdar adalah isim, kata nama kepada kata kerja. Okey, kita teruskan macam mana kita nak buat masdar ni. Okey, silakan. Ya. Tak dia sepatutnya kalau kataan tu sahaja kita buat dia baris depan lah, darbun. Tapi biasanya dalam ilmu sorof ni, kalau dia nak bagi padanan macam ni, dia akan buat dalam bentuk macam ni, daraba darban. Dalam bentuk ni macam soalan ni satu ayat. Dia telah memukul satu pukulan. Mu'rab lah, dari sudut ilmu nahunya perkataan darban ni mu'rab lah. Maksudnya dia boleh darban, darbin, darbun. Tapi kenapa kadang kalau siapa yang biasa pondok kan dia ada apa, darbu, idrib, darban kan. Kenapa darban tu dia nak buat dalam bentuk ayat lah. Maksudnya daraba darban, dia telah memukul dengan satu pukulan. Istighfara istighfaran, dia telah memohon ampun dengan satu permohonan keampunan. Jadi dia nak letak dalam bentuk ayat. Tu jadi dia buat baris atas macam ni. Tapi kalau kataan tu sendiri tak semestinya baris atas. Dia ialah mu'rab lah. Dia ialah mu'rab, boleh jadi baris atas, baris bawah, baris depan, mengikut kedudukan dia dalam
mengikut kedudukan dia dalam apa, dalam ayat. Tu dalam nahwu lah. Okey. Dia ada macam formula lah, macam ni ra mati, yang ni tambah alif, Okey, itu tambah ya. itu yang Dia itu formula. kita nak masuk ni. Oh, Okey. ada kat formula ni. Okey. Boleh? Terus? Okey. Sighatul Okey, masdar. okey. Ni. Tajuk sighatul masdar adalah bentuk masdar tu. Sirah Ataupun kita kata macam ni lah, formula dia. Macam mana nak buatnya. Okey, sirah ni bentuk ataupun ialah bentuk ataupun lafaz dia. Okey, sama juga macam yang sebelum ni. Kita bezakan antara sulasi, sulasi yang 3 huruf yang tak ada tambahan lah, ataupun yang sulasi yang bukan sulasi, iaitu lebih daripada 3 huruf, sulasi mazid, lebih daripada 3 huruf yang ada tambahan. Sulasi ni maksudnya kalau kita guna yang wazan 1 sampai 9 tu, sulasi tu ialah untuk wazan nombor 1. Yang fa'il madhi dia fa'ala, fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula, yaf'ulu mudhari' dia yaf'ilu ataupun yaf'alu. Okey, itu untuk sulasi. Untuk ghairu sulasi yang wazan nombor 2 sampai nombor 9. Kenapa kita bezakan antara sulasi dengan ghairu sulasi? Sebab yang susah ni ialah sebenarnya pada sulasi ni. Ini yang susahnya. Yang senang ialah pada ghairu sulasi. Sebab apa senang? Sebab apa ghairu sulasi senang? Sebab ghairu sulasi ni dia ada dia punya formula dia. Maknanya tukar macam ni, letak macam ni, jadi dia punya masdar. Tukar sini jadi masdar dia. Tapi untuk sulasi ni dia banyak masdar, banyak pattern, banyak bentuk dan tidak ada satu formula khusus. Ada macam clue lah, ada macam formula yang kita boleh guna, tapi formula tu dia bukanlah bersifat asal jumpa je kita boleh guna, tak boleh. Dia panggil istilahnya adalah sama'i. Sama'i ni ialah mengikut penggunaan orang Arab. Jadi macam mana nak tahu? Caranya ialah kita buka kamus. Biasanya kamus dia akan sertakanlah beberapa dalam setiap kata kerja dia bagi dia punya fa'al, bagi dia punya fa'al madhi, fa'al mudhari', kemudian dia punya masdar dia. Itu untuk sulasi. Okey, kita akan tengok. Walaupun dia tak ada satu formula khusus, tapi ada beberapa formula yang kita boleh buat sebagai untuk membantu kita. Okey, sirah masdar untuk sulasi ni ada banyak. Tapi antara yang famous, yang banyak digunakan, untuk malam ni kita bincang 8 wazan ni. Ini untuk sulasi dulu. Okey, fokus kita yang pertama untuk sulasi. Yang ghairu sulasi ni senang je. Sebab dah ada dia punya wazan dia. Dia tak lari. Okey, jadi yang sulasi ni yang pening sikit. Okey, sulasi ni dia tak ada wazan yang khusus. Tapi ada beberapa wazan yang banyak digunakan. Antaranya 8 yang kita bincang malam ni. Wazan fa'lun, wazan fa'alun, wazan fu'ulun, wazan fi'alun, 5 wazan fa'ulatun, 6 wazan fu'lun, 7 wazan fu'alun, 8 wazan fu'lah. Ini wazan-wazan dia. Okey. Sebelum kita pergi lebih detail, contoh dalam ayat, bawah ni boleh nampak ayat ni, ada 4 ayat Quran di bawah ni. Dalam setiap ayat ni ada beberapa, ada masdar lah. Cuba tengok, kenal pasti wazan yang keberapa. Kita tengok ayat yang pertama, ayat masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi. Boleh nampak, boleh teka tak mana masdar di sini? Ayat yang pertama. Masalul ladzina kafaru. Apa wazan dia? Kamasalin tu lah. Kamathali. Kamasali. Mana masdar dia dan apa wazan dia? Mana kena tahu, kena beritahu wazan dia lah. Masali apa? Ingat sorof ni jangan hiraukan baris huruf hujung. Baris huruf hujung tu bon, ban, bin tu semua itu bincang nahwu. Sorof ni dibincang baris yang bukan baris hujung tu saja. Fokus kita ialah pada baris yang selain daripada baris hujung.
Apa masdar dalam ayat ni? Okey, mathalu wazan fa'alun. Lalu. Dua lah sama, ni pun sama. Mathali ni pun sama juga. Masalu masalin. Tapi kenapa dia bagi bawah? Ni bincang nahu. Sorof yang nahu yang bincang huruf akhir ni, mathali. Kita dalam sorof kita bincang tu masuk huruf ada masuk kaf tu lah kan. Dari nahu sebab masuk kaf tu jadi mathali lah. Tapi dia punya wazan dia tak berubah, wazan sorofnya. Mathalu, wazan fa'alun. Fa'a tu. Okey, itu masdar yang pertama. Okey, yang kedua, ayat wa innallaha ala nasrihim. Wa innallaha ala nasrihim wa innallaha ala nasrihim. Mana masdarnya? Ada Ala? masdar. Ada Ala tak masdar? Nasri. nasrihim. Wazan fa'lun. Okey, wazan fa'lun. Wazan fa'lun, tapi dia tak baris hujung dia tak semestinya sama lah. Yang penting baris perkataan tu. Baris hujung tu dalam ilmu nahu. Okey, nasrihim. Ini isi masdar yang bercampur dengan dhamir. Okey, ayat keempat, ayat ketiga. Ala Ala innaha innaha qurbatun lahum. Qurbah. Okey, wazan dia Fa'lun. fu'lah. Fu'lah. Tengok wazan nombor 8 Fu'lah. Okey, wazan qurbah, wazannya fu'lah. Ni, bawah. Okey. Seterusnya, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Mana masdar? Okey, kufran, fu'lan, kufran dan juga fu'lan. Okey, fu'lan. Lagi masdar? Kufran. Kita nampak dah. Ada satu lagi. Nifaqan. Arab. Bukan. Itu. Nifaqan wa nifaqan. Nifaqan ni apa wazan dia? Nifaqan. Fi'alun. Fi'alun tu pun fi'alan nifaqan fi'alan. Tu wazan. Maksudnya dia punya baris itu sama. Wazan ni ialah pada baris ni. Okey, nifaqan ni munafik lah. Kufran ke kufuran, nifaqan ke munafikan. Okey, ni maksudnya ni dari sudut wazan dia. Okey, tadi saya sebut dia tak ada satu formula khusus untuk kita tahu kalau sami'a apa dia punya masdar dia. Walaupun tak ada formula khusus tetapi ada sedikit formula kebiasaannya. Okey, tengok. Yang pertama, aghlabul af'al. Aghlab ni kebiasaan. Dia punya kaedah dia pun digunakan aghlab, kebiasaan. Okey, aghlab kebiasaan. Aghlabul af'ali ats-tsulatsiyah. Af'al ni fa'il lah. Kata jamak pada fa'il. Af'al ats-tsulatsiyah, fa'il yang 3 huruf. Al-muta'addiyah. Al-muta'addiyah apa dia? Fa'il muta'addi? Muta'addi. Yang berhajat. Fa'il yang berhajat kepada maf'ulun bih. Okey. Kebiasaan fa'il yang 3 huruf yang berhajat kepada maf'ulun bih. Apa masdar dia? Yakunu masdaruha ala wazni fa'lun. Okey. Kebiasaannya. Kebiasaan. Dia formula dia formula kebiasaan, bukan semestinya Kebiasaannya fa'il yang 3 huruf yang muta'addi. Dia wazannya wazan masdarnya ialah fa'lun. Okey. Mislu, contohnya seperti al-masadir, masdar-masdar lil af'al bagi fa'il-fa'il yang berikut. Okey, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 fa'il disebut bawah ni. Okey, contoh yang pertama ialah fa'il akhadha. Apa maksud akhadha? Akhadha. Bagi. Beri. Ambil. Mudhari' dia? Ya'khudhu. Ya'khudhu. Okey, ya'khudhu.
Masdar dia Masdar dia apa ni? Apa Ni tadi? wazan ni. Ini wazan dia. Masdar. Wazan fa'lan Ha. Akhza. Akhzu. Okay, Akhza. Kita Akhzu. akhzan lah senang kita guna akhzan. 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 Tapi baris zan zinsun tu dia tak semestinya beratas tapi kenapa tadi saya sebut kenapa kita letak beratas sebab dia bagi nampak macam satu perkataan lah. Ya'khudhu akhzan. Dia mengambil satu pengambilan. Bagi susunan tu nampak macam seolah satu ayat. Okey. Ni Makna dia punya apa tahu wazan apa fa'lan semua wazan ni. Fa'lun ataupun fa'lan jadi lah. akhzan, Baris ni macam tu. Baris huruf yang pertama beratas, huruf yang ketiga baris mati. Kedua baris mati. Baris ketiga tu mengikut kedudukan nahu lah. Kalau baris bawah, atas ya. Okey, perkataan berikutnya fataha. Fataha. Buka. Okey, membuka. Fataha. Jadi fathan Mudhari'nya Yaftahu. tahu. Kalau ikut yang tadi fathan. Okey, masdar dia lah fathan. Okey. Fathan. Okey, pembukaan. Yang Fathu Makkah kan, pembukaan kota Mekah. Okey, perkataan berikutnya Hamida. Hamida Mudhari'nya Hamida Yahmadu. Yahmadu. Masdarnya Yahmadu ke Yahmidu? Hamdan. madu. Hamida Yahmadu. Hamdan. Okey, hamdan. Betul lah. Hamdan. Hamdan Hamdan. Okey. Dalam surah Fatihah kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah masdar. Wazan itu adalah masdar. Okey, wazan masdar. Alhamdulillah. Pujian. Hamdan. Ya. Hamida Dia telah memuji. Yahmadu, dia memuji. Hamdan, pujian. Pujian. Okey, perkataan berikutnya Sami'a. Sami'a yasma'u. Okey, Sami'a yasma'u. Mendengar. Okey, dia punya mudhari' dia sam'an. Sam'an. Okey, mudhari' berapa masdar? Pendengaran Okey, makan. Akala mudhari'nya Ya'kulu. ya'kulu. Masdar dia Aklan. okey, aklan Ikan dia betul okey, perbuatan makan lah. Kalau sebut makanan merujuk kepada nama makanan yang dimakan tu kan. Perbuatan makan tu. Okey, itu dia punya formula kebiasaan. Tak semestinya lah. Dia ada juga perkataan yang tak ikut kaedah ni. Tapi tu suatu saya kata kebanyakan sulasi ni dia sebab dia adalah mengikut, dia panggil sama'i, mengikut kebiasaan orang Arab guna. Okey, jadi kebiasaannya macam ni. Nak lebih senang adalah buka kamus. Dalam setiap fa'il akan disertakan dengan fa'il madhi, mudhari' dan juga masdarnya. Okey, itu untuk sulasi. Kalau untuk yang bukan sulasi tak ada masalah. Kita ada formula untuk kita guna. Okey. Berikutnya, boleh faham formula yang pertama ni? Kaedah yang pertama ni? Kalau yang sulasi dia macam fa'ula tu, fa'ula macam basura, ba'uda macam mana? Nanti kita ada kaedah lain tak? Sekarang yang pertama ni boleh clear. Okey, kita beralih kepada kaedah berikutnya. Aghlabul af'al. Okey, macam tadi juga aghlabu kebiasaannya aghlabu kebiasaan secara ghalibnya kebiasaan fi'il al-af'al al-thulathiyah al-lazimah. Lazimah tu pula? Lazim. Ya, fi'il lazim tu apa? Al-lazim. Tak ada
Yang tak perlu. yang tidak berhajat kepada maf'ul bih. Okey, fi'il yang 3 huruf yang tidak berhajat kepada maf'ul bih, Surah. al-maksurah al-ain. Ah. Dia punya kedua ni sifat yang berikutnya ialah huruf ainnya berbaris Berbaris kasrah. maksur pada apa? Pada bawah. Ah. Maksudnya fa ain lam. Jadi dia punya baris dia ialah fa ain dia baris apa? Fa'il. Ila. Fa'ila. Wazan fi'il madhi dia fa'ila. Kalau Fa'ilah. Kalau mudhari' dia wazan fi'il madhi dia fa'ila dan dia Yaqulu. dia tak semestinya juga. Dia kena tengok juga dia lain kataan lain dia punya fi'il mudhari' dia. Tapi yang penting kalau fi'il madhi dia baris bawah fa'ila dan dia adalah fi'il lazim. Oh, Kalau macam sami'a tadi fi'il mudhari', fi'il mutaaddi. Sami'a tu fi'il mutaaddi pada bawah juga. bawah juga. Tapi fa'ila yang fi'il tu ialah fi'il lazim, bukan fi'il mutaaddi. Ustaz, dalam nota tu tulis fa'ala. Fa'alun. Itu dia punya masdar dia, itu masdar dia. Bukan fa'ila. Yang dalam masdar nota yang dalam nota Wazan. itu wazan masdar dia. Oh, ada masdar. Okey. Dia punya fi'il madhi dia macam ni. Fa'ila. Okey, jadi jadi Sobri dia baca habis dah tuan. Yakunu masdaruha ala wazni fa'alun. Masdar dia adalah ikut wazan fa'alun. Tadi apa wazan yang pertama tadi? Wazan dia apa ni? Fa'lun. Yang pertama tadi ain dia mati, fa'lun. Yang kedua ni ain dia hidup, fa'alun. Okey, fa'alun, ain dia hidup. Okey, contohnya mislu al-masadir lil af'al atiyah, contohnya ialah masdar kepada fa'il berikut. Yang pertama ialah ta'iba. Ta'iba, apa maksud ta'iba? Penat. Penat. Ta'iba yat'abu. Takban. Penat masdar dia ialah Ta'iba. Takban. bukan ta'ban. Ta'aban. Ta'aban. Kita sekat takban Takban. Tak, yang ta'ban, ta'ban tu itu dia punya apa tu nama sifat musyabahah. Sifat musyabahah. Okey. Kan dia wazan untuk sifat musyabahah tu. Okey, yang ini cerita dia masdar kepenatan. Okey. Kalau ta'ban yang macam kita je ta'ban macam ni kan. Ta'ban kan. Ana ta'ban. Okey, ini wazan ni dah wazan sifat musyabahah yang kita terjemah dia sebagai macam orang yang penat lah. Ana ta'ban, aku adalah orang yang penat. Takban. Okey, ta'ban. Tapi untuk kalau ta'aban macam ni, ta'aban terjemahan dia apa? Kepenatan. Bukannya orang yang penat, tapi kepenatan. Kata nama bagi perbuatan tu. Bukannya orang yang penat. Kalau orang yang penat tu sifat fa'il. Ta'ibun ataupun ta'ban, sifat musyabahah dia, atau orang yang penat. Tapi kalau masdar terjemahan dia ialah kepenatan, ta'ban. Okey, asifah. Perkataan fa'il berikutnya. Asifah lah. Asifah yasifu. Asifah ya'safu. Ya'safu. Masdar dia ialah ta'ban pula. Ain hidup sorry. Ta'aban. Okey. Asifah ya'safu asafan. Asafan. Masdar dia asafan. Wazan yang sama. Fa'alun asafan. Okey. Jazi'a. Yajza'u.
Yajza'u. Okey. Masdar dia? Masdar dia apa? Zaj'an. Jaz'an. Jangan terbalik Zai dengan Jim tu. Jazaan. Jaz'an. Jazaan. Jaza'an. Jazaan. Jazaan. Okey, jazi'a, yajza'u, jazaan. Okey, tapi ingat fokusnya kita punya peringkat permulaan ni bukan kita nak buat tapi kita nak kenal je. Maksudnya kalau kita jumpa perkataan-perkataan macam ni, jazaan, asafan, ta'aban, kita tahulah ni masdar. Kan? Jadi kalau nak kuasai sampai ke tahap kita boleh buat atau memang dia perlu berperingkat lah. Kita dah kenal dulu, barulah kita. Sebab dia terutamanya sulasi ni, dia memang kita kena selalu baca. Bila selalu jumpa kita boleh tahu dah, oh ni masdar dia macam ni. Berbeza dengan ghairul sulasi nanti. Ghairul sulasi baru dia ada formula yang kita boleh ingat terus nanti. Okey, waja'a, waji'a. Raji'ah. Okey. Raji'ah yarji'u. Waji'a yaja'u, Yaja'u. waja'an. Okey, waja'an. Waja'an. Okey. Itu untuk apa? Yang Ini macam jamak taksir Ustaz, dia tak ada dia tak ada ni mencakap apa je. Wajah yang jauh. macam mana? Jamak taksir. Macam lah dia punya jamak taksir pun ada juga wazan yang seumpama macam ni kan, tapi dia sudah tapi tu dalam jamak taksir. Masa dia tak ikut formula. Okey. Dia formula kebiasaan lah. Okey. Berikutnya aghlabul af'ali al-thulathiyah al-lazimah al-maftuhatil 'ain. Okey. Formula berikutnya ialah untuk fa'al sulasi juga, lazim juga, tapi beza dia ialah al-maftuhah al-'ain. Maknanya dia punya fa'al dia ialah fa'ain lam. Okey, fa'al madhi dia fa'ala. Okey, ni bukan masdar dia. Fa'al mudhari', fa'al madhi dia macam tu. Fa'ala. Okey, fa'ala. Tapi syarat dia punya fa'al dia adalah fa'al lazim, bukan fa'al muta'addi. Okey. Yakunu masdaruha ala wazni fu'ulun. Masdar dia wazan dia ialah fu'ulun. Okey, yang pertama tadi masdar dia fa'lun. Ain tu mati. Yang kedua fa'alun, ain tu hidup. Yang ketiga ni fu'ulun. Fu'ulun. Okey, apa syarat dia tadi atau kebiasaannya? Fa'al sulasi yang lazim dan huruf ain dia baris atas fa'ala. Okey, mislu al-masadir lil af'al al-atiyah, seperti contoh masdar-masdar untuk fa'al-fa'al berikut. Okey, perkataan yang pertama ialah qa'ada. Qa'ada yaq'adu. Qa'ada yaq'adu. Qa'ada apa ni? Qa'ada duduk. Qa'ada yaq'adu duduk. Duduk. Masdar dia yaq'adu. Qu'ud dan dindun tu terpulang lah, tak masalah lah. Qu'udan. Okey. Qu'udan, qu'udun. Susahlah ketiganya adalah masdar. Wazan tu ialah masdar. Baris hujung tu dalam bincang ilmu nahwu. Tengok letak dalam ayat dia macam mana. Apa yang sesuai. Okey. Yang kedua perkataan berikutnya sajadah, qa'ada dah. Perkataan berikutnya sajadah. Sajadah, sujud. Sajadah. Okey, mudhari' dia? Yasjudu. Okey, sajadah. Usjud. Yasjudu. Dia punya masdar dia? Sujudan. Okey, sujud. Sujud dan dindun boleh. Sujud. Wazan dia fu'ul. Okey, dakhala. Yadkhulu. Fi'il mudhari' dia? Yadkhulu. 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 Masdar dia?
Dukhul. Dukhulun. Bulan. Okay, dukhulun lan lin Bulan. Oh, semua dia patutlah dengar dukhul. 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 Kalau Okay, tahu kemasukan. Qu'ud perbuatan duduk. Dia bukan kedudukan. Kalau kedudukan ni bahasa Melayu maksudnya level kan, kedudukan. Tapi Qu'ud ni bukan terjemahan kedudukan, tapi perbuatan duduk tu lah. Sujud, perbuatan sujud tu. Dukhul, perbuatan masuk. Masuk. Okay. Kharaja. Kharaja. Raja yakhruju. 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 Masdar dia Khuruj. Kharuj. khuruj. Khuruj ya. Khuruj ya. Khuruj. Khurujan. Okey, ni semua wazan dia fu'ul. Okey, ya. Okey. Ya. Dia sudut imlaknya, tulisan ni dia ada alif. Tak betul dia sudut penulisan sekarang ni tak betul lah. Dia sudut penulisan. Makna Tapi dia tak tahu. Dia naun ni dia sudut bunyi je. Dia tu macam yang saya sebut sebelum ni. Penulisan pun dia ada evolusi lah. Mana tahu 10 tahun akan datang dia orang buang alif punya ke. Kan tu dia sudut penulisan lah. Dia sudut dia mungkin berubah. Tapi sudut kaedah tu samalah. Dia bagi atas, di bawah tu memang tak akan berubah. Bunyi memang tak akan berubah. Tapi cara tulisan tu ada kemungkinan boleh berubah lah. Tapi biasanya kalau tak ada keperluan dia tak akan berubah lah. Okey, cuma cara penulisan yang diwarisi memang daripada awal macam tu lah. Tulisan Quran pun kalau tanwin beratas dia ada tambahan alif kat sini. Okey. Okey, cuma dia ada fungsi sebenarnya tambahan alif kat sini supaya menunjukkan kalau ketika mati, ketika waqaf kan dia jadi dua harakat kan, qu'uda kan. Jadi songkonnya alif ni membantu pembaca untuk membariskan boleh jadi mat apa? Ma'iwat. Badal. Ma'iwat. Okey. Seterusnya. Ada pengecualian sikit fa in kana al-fi'lu mu'tal al-'ain. Mu'tal ni apa? Mu'tal. tadi lazim tak perlu. Muqtal yang dua ilah, yang ilah tu. Huruf illah. Imlah. Ain dia huruf illah. Baris ni tadi cerita pasal ain tu baris atas. Okey, ni isu kalau ain ni huruf illah. Okey, huruf illah. Huruf illah tu sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Okey, fal aghlab, maka kebiasaan juga dia tak sentiasa, tapi kebiasaannya an yakuna masdaruhu ala, masdar dia akan jadi wazan fa'lun juga sama macam tadi yang pertama, ataupun fi'alun. Okay. Contoh dia adalah perkataan soma. Tengok huruf ain dia, huruf kedua dia adalah baris ialah huruf illah. Okey, soma mudhari' dia yasumu. Soma ni puasa yasumu. Jadi masdar dia siyamun. ada dua pilihan. Sama ada fa'lun tu, bukan fa'lun. Fa'lun. Saumun. Saumun ataupun sauman. Sauman. Ataupun wazan kedua Siyamun. siyamun. Ataupun siyaman. Ada lagi macam pening lah. Okey. Fa'lun ataupun fi'alun, saumun ataupun siyamun. Okey, qama. Yaqumu. Yaqumu. Masdar dia
Untuk guna fa'lun dulu. Fa'lun Qaumun. jadi qaumun. Duduk Oh, boleh. Oh ya kau. Qauman ataupun qaumun Kumun. dan juga qiyam. Qiyaman. Kiam. Qiyaman ataupun qiyamun. Itu yang qiyamul lail kan. Bangun malam qiyamul lail tu daripada ni qiyam ni. Qiyamun ataupun qiyaman. Okey, nama tidur. Nama yang Yanamu. 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 Masdar dia? Naimun. Masdar dia? Naumun. Atau nauman. Naumun ataupun Nauman. Naimun. ataupun Atau niyaman. Aduh ya. Okey. Dia niyaman. Okey, niyaman. Okey, dia punya Jarang dengar huruf kan, asal usul. Jarang dengar niyaman. Jarang dengar lah, tapi boleh lah, boleh guna. Memang ada, memang banyak dia guna. Niyaman. Niyaman. Saya tak tahu kat tadi. Jadi tu dia punya. Tapi semuanya kita tengok bila kita tengok perkataan-perkataan ni, kita boleh tahulah dia adalah Kenal lah ya. Kebiasaan. Okey. Balik je sikit masdar lah tu kan. Sebab dia Ya, yang sulasi ni dia pening sikit, dia banyak dia punya ni. tak faham Okey, lah. aghlabul af'al. Okey. Formula berikutnya, aghlabul af'al as-sulasiyah al-lazimah al-madmumatil ain. Okey, fi'al sulasi lazim madmumah baris depan, ain dia baris depan. Okey, fi'al madhi dia Jadi fa'ula macam fa fa'ula. ain lam. Okey, baris dia lah fa'ula. Ni soalan Haji Salman tadi kan. Kalau fa'ula macam mana nak buat? Fa'ula. Jadi Okey, fa'ula. wazan dia, kebiasaan dia adalah Fa'alah sama ada fa'ala Fa'ala. ataupun fu'ula. Okey, fa'ala ataupun fu'ula. Okey, tapi ni beza macam tadi. Kalau yang tadi tu, yang atas ni kan, fa'lun ataupun fi'alun untuk nama soma ni, ini kita boleh pilih dua-dua. Tapi untuk yang bawah ni dia tengok, dia bukan pilih, bukan pilih dua-dua. Dia maksudnya tengok kebiasaan orang Arab guna apa dia. Okey. Contohnya ada sebut 4 contoh kat sini. 2 contoh yang pertama ni kita guna yang wazan fa'ala. Okey, ni 2 contoh yang terakhir ni guna wazan yang kedua ni, fu'ula. Fa'ula. Contoh yang pertama ialah maluha. Maluha. Okey, Maluha yamluhu. Apa maksud maluha? Yamluhu kan? Yamluhu lah. Maksud dia maluha. Garam. Okey, dia bukan menjadi masin. Menjadi masin. Sesuatu tu menjadi masin. Okey, masdar dia guna yang pertama ni. Gunanya fa'ala. Fa'ala tu. Jadi Sola. Jadi Solahatun. ma Malahatun. Malaha menjadi masin. Perbuatan ataupun proses kemasinan. menjadi masin. Malahatun. Okey. Malahatun. Syajua. Syajua yasja'u. Syajua ni berani. Berani. Berani lah. Okey, ada punya masdar dia. Syaja'atun. Syaja'atun. Okey, syaja'atun. Keberanian. Syaja'atun. Okey, dua lagi perkataan yang terakhir ni guna wazan nombor 2, fu'ula. Okey, sahula. Madhi sahula. Sahula menjadi senang. Sesuatu yang senang lah. Suhulan. Suhulatun. Suhulat. Suhulatun. Suhulatan. Okey, su'uba, susah. Su'uba susahlah sabun. Yasbun
Jadi Su'ubatun ataupun batan Su'ubatun. Betul. Su'ubatan betul. 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 Batan boleh batan dia terpulang pada baris nahwu Baris lah. Huruf-huruf akhir memang dia tak fix huruf akhir dia tidak fix. Su'ubatun ke batin ke batan ke semua boleh mengikut maknanya Dia lah ikut jiran sebelum. kedudukan. Mengikut kedudukan nahwunya. Ikut kedudukan. Ustaz, kalau suja'ah tu boleh berarti suja'ah tak? Suja'ah. Macam-macam Anti suja'ah. Boleh ke? yang ini bukan kalau nak guna untuk orang, untuk jadikan dia orang yang dia tak boleh guna Syaja'un. dia kena guna fa'il ataupun sighah mubalaghah ataupun sifat musyabahah. Patutnya ada suja'ah. Jadi kalau kita guna ana syaja'ah ataupun anta syuja'ah, kamu adalah keberanian macam tu. Bukan kamu orang yang berani. Maknanya kalau kita nak bagi kepada muannas kata syaja'ah. Itu tak ini bukan yang itu kena guna isim fa'il ataupun sifat mubalaghah ataupun sifat musyabahah. Tapi yang syuja' wazan dia. Jadi Wazan suja'ah. wazan fu'al. Patutlah. Itu wazan fu'al untuk wazan sifat musyabahah. Wazan sifat musyabahah jadi wazan fu'al. Wazan fu'al untuk fa'il ni, untuk fa'il yang dia punya huruf ain dia madmumah baris depan. Jadi kalau syaja'ah, kalau anta syuja'un, anti syuja'atun. Tu boleh. Kamu seorang yang berani. Faham dah. Kalau guna syaja'ah, kamu Keberanian. kamu adalah keberanian. Salah lah. Ataupun kalau kita nak buat ayat, keberanian kamu, aku mengkagumi keberanian kamu. Tu boleh guna syaja'ah. Syaja'atuka tu'jibuni. Tu'jibuni syaja'atuka. Keberanianmu mengagumiku. Tu boleh kita guna masdar. Okey. Tu penggunaan dia Kalau kita nak kata guna isim sifat mubalaghah ataupun sifat musyabahah. Okay, tak ingat Ustaz. Tu. Ustaz. Nanti kita ulang-ulang insya-Allah. Kepala. Okey. Kaedah berikutnya, aghlabul af'al ats-tsulatsiyah ad-dalah ala hirfah. Okey, fi'il madhi dia tu makna pula Kebiasaannya fi'il yang 3 huruf yang menunjukkan makna hirfah. Hirfah ni maksud dia apa? Huruf. Bukan huruf, pekerjaan. Makna kata Jauh. perkataan tu dia maksud dia menunjukkan kepada sesuatu pekerjaan, occupation. Okey, contoh masdar dia adalah fi'alah. Okey, fi'alah. Okey, contohnya perkataan apa? Falaha ni apa dia? Petani. Bercucuk tanam kan. Jadi dia punya profession dia adalah wazan fi'alah. Jadi filahah. Itu dia punya tapi kalau petani fallah. Itu kita guna sirah mubalaghah. Fallah. Itu sirah mubalaghah kita guna. Tapi dia punya nama masdar dia, nama pekerjaan itu adalah filahah. Okey. Pada bawah pula. Zara'a Nanam. zira'ah. Jadi dia punya masdar dia adalah zira'ah. Okey. Abada Ibadah. Ibadah. Penyembahan. Pekerjaan menyembah buat benda-benda yang menyembah, menghambakan diri. Itu ibadah. Itu masdar. Itu masdar lah. Maksudnya ibadah ni ialah perbuatan menghambakan diri.
Okay, kalau kamu hamba, anta abd, itu hamba. Ibadah ni dah kata nak bagi perbuatan. Okey, berikutnya. Aghlab la ala maradin. Tunjukkan marad. Jadi marad sakit. sakit yang menunjukkan sakit. Penyakit ala maradin yang menunjukkan penyakit. Yakunu masdaruha Fu'al. masdar dia menggunakan wazan fu'alun. Wazan fu'alun. Tengok contoh. Mislu al-masadir lil af'alil atiyah, seperti masdar bagi fi'il berikut. Okey, contohnya perkataan yang pertama adalah perkataan sa'ala. Okey, sa'ala ni batuk, Batuk. Soal. Okey, dia punya itu fi'il dia, maksudnya dia ditimpa penyakit batuk, Okey, jadi dia punya nama penyakit tu adalah Soalun. okey, su'alun. Okey, su'alun. Okey. Berikutnya perkataan soda'a. Soda'a. Sakit kepala. Sakit kepala, pening. Jadi ni dia punya kata kerja dia. Dia sakit kepala. Tapi dia punya nama penyakit dia Suda'un. Okay, Suda'un. Atasa. Apa tu? Atasa haus. Apa? Itu shin. Atasha. Ni sin. Atasa. Bersin. Atasa ni bersin. Okay, nama perbuatan tu Utasun. Okay, utasun. Okay, itu masdar yang menunjukkan kepada penyakit. Ini kebiasaannya lah. Okay. Okay, berikutnya ni terakhir. Formula yang terakhir. Af'ala laun. Warna, bahasa warna. Laun ni apa? Warna. Yang menunjukkan warna. Masdar dia adalah fu'latun. Fu'lah. Okay, masdar untuk warna adalah fu'lah. Okey. Jadi yang okey, contohnya ialah masdar kepada fi'il berikut. Hamura. Hamura maksud dia merah. Dia di fi'il hamura dia bukan merah saja. Hamura ni dikata kerja. Hamura maksudnya menjadi merah. Sesuatu yang menjadi merah. Kemerah-merahan tu bukan? Yalah, tapi kata kerja lah. Dia kata kerja, bukannya kata nama. Hamura ni fi'il. Jadi dia punya kata nama. Jadi hamra. Humra. Hamra pun sama. Hamra itu maksudnya benda yang berwarna merah untuk perempuan. Ahmar, benda warna merah untuk lelaki, untuk zakar. Hamra, sesuatu yang berwarna merah untuk muannas. Tapi warna merah tu sendiri kena guna masdar. Barulah jadi makna merah, warna merah. Jadi hamura dia punya fa'il madhi dia punya masdar dia humrah. Okey, hamura jadi humrah. Humratun. Okey. Humratun. Zaruqa. Warna apa zaruqa? Ni apa? Biru azraq. Biru. Dia fi'il menjadi warna biru. Menjadi kebiruan. Dia punya warna masdar dia adalah Zurqah. Zurqatun. Ini warna biru. Warna biru. Khadura menjadi warna hijau. Warna hijau.
Jadi Jadi, masdar dia adalah Qudrah. khudrah. Kehijauan. Khudrah. Kehijauan. Boleh lah kehijauan. Jadi masdar untuk warna. Jadi kalau untuk warna gunanya masdar wazan dia fu'la. Okey, itu cerita untuk sulasi. Sulasi ni memang dia pening sikit. Satu kita bagi las-las sulasi. 8. Tapi 8 tu bukannya semua, ada lagi yang jarang-jarang digunakan pun ada. Cuma sebab tu cara dia adalah kena rujuk pada kamus. Untuk kita tahu ialah rujuk pada kamus. Tapi kalau kita biasa kita jumpa je perkataan, kita dah boleh agak lah, ni masdar. Tu biasa kita dah boleh agak. Tapi untuk kita buat jadikan daripada kata kerja nak tukar kepada masdar, kalau tak ingat kaedah ni memang kena rujuk kamus lah. Dan kamus Tapi ni yang kaedah yang Ustaz gunakan ni yang uglub ni kan, uglub ni aglab. dalam PDF kan. Kebiasaan. Ada dalam PDF. Ada. Yang saya share tadi tu. Yang saya tadi pula. Yang baru masuk lah. Yang Ustaz baru bagi. Nak kena print. Okey, kita masuk kepada yang bukan sulasi. Sirah masdar. Yang ni senang. Yang ini satu slide je. Dia fi'il lama ni. Semua. Yang ni yang nota ada kan semua. Tak bagi dulu Tengok yang hujung ni je. Okey, yang hujung ni. Ni semua adalah dia punya wazan untuk masdar yang bukan sulasi, yang ada tambahan lah. Kalau ada wazan nombor 2, 3, 4, 5 sampai 9, dia tambahan dia macam ni dan tambahan dia fix macam ni. Memang dia tak berubah. Fa'ala. Kalau yang berubah pun mungkin sebab ada huruf illa. Fa'ala dia jadi taf'ilun. Okey, tengok wazan yang pertama. Okey, af'ala yuf'ilu. Contohnya perkataan anzala yunzilu. Apa maksud anzala? Menurunkan. Anzala yunzilu. Okay, menurunkan. Kalau penurunan Al-Quran, penurunan. Jadi masdar dia. Inzal. Okay. Inzalun. Ataupun boleh. Inzal. Okey, kita perhatikan dulu dalam masdar ni, kita perhatikan antara masdar nombor 2 sehingga nombor 9 ni, hanya masdar wazan nombor 2 sahaja yang guna hamzah. Yang lain ni yang ada ni, yang contoh wazan nombor 5 ni alif, wazan nombor 6 alif, wazan nombor 9 pun alif juga. Yang hamzah tu ialah wazan nombor 2, tu ialah hamzah. Jadi kena bezakan, sebab kadang kalau kita buat semuanya akan jadi memang baris bawah pun. Iftial, istifal, istighfar. Jadi istighfar tu hamzah ke alif? Alif. Nombor wazan nombor 9 istighfar. Jangan letak hamzah lah. Hamzah ni hanya untuk wazan nombor 2 saja. Contohnya macam ikram, Islam, agama Islam kan. Islam, itu semua ialah wazan nombor 2. Masdar untuk wazan nombor 2. Okey, jadi perkataan Islam, apa fi'il madhi dia untuk perkataan Islam tu? Salama. Salama wazan nombor 1. Aslama maksud dia menyerahkan diri. Selamat wazan nombor 1. Selamat tu wazan nombor 1. Wazan nombor 2 menyerahkan diri. Jadi Islam tu ialah submission, berahan diri kepada Allah. Kalau salam, itu baru selamat, sejahtera. Itu beza dia. Okey. Wazan ya. Ya. Okey, pertama beza dari sudut tulisan lah. Tulisan, maknanya kalau alif tak boleh letak kepala hamzah tu lah. Dari sudut alif tu. Kadang kita setengah orang eja, contohnya macam nombor 2 nombor 2 ataupun hari Isnin kan, Ali Isnin. Tu hamzah ke alif? Hamzah. Itu alif. Alif. Okey, itu dari sudut penulisan. Okey, yang keduanya dari sudut sebutan,
Okey, dia sebutan. Okey, saya bagi contoh lah. Ini saya ambil contoh antara wazan nombor 2 dengan wazan nombor 9 tu lah. Okey, wazan nombor 2 tadi inzal. Inzalun. Okey, wazan nombor 9 istighfarun. Istighfar. Okey. Kalau kita mula baca daripada sini, memang baca daripada awal memang bunyi sama dah. Inzalun dan juga Istighfar. istighfarun. Sama, bunyi dia baris bawah juga. Tapi tak ada baris, tak boleh tulis baris sebab alif dia tidak menerima baris. Yang menerima baris tu ialah hamzah saja. Okey, benda yang biasa orang tersilap adalah apabila ada alif lam di hadapan. Okey, macam mana nak baca yang pertama ni? Al-inzal. Yang pertama al-inzal. Okey, itu tak ada masalah. Al-inzal. Yang kedua, yang istighfar ni? Al-istighfar. Bukan al-istighfar dia kalau dalam tajwid tu yang ada yang bi salis susuk tu. Dia akan jadi al-istighfar. Al-istighfar. Dia sebenarnya al. Okey, isu dia lah al. Lam tu mati. Lepas tu macam nak baca kalau lam mati, alif mati, sin mati. Macam nak baca? Kena pindahkan Dia bukan nak pindah daripada mana? Jauh sangat pindah tu. Dia tak ada pindah daripada 3. Jadi dia bukan pindah, dia terpaksa dihidupkan. Dihidupkan. Lam tu kena hidupkan. Al-istighfar. Okey, sama juga macam nama Ismun. Ismun tu hamzah ke alif? Alif Jadi bila ada alif lam, sebutan dia ialah alismu. Sebab tu kalau ingat yang dalam Quran tu dalam surah Hujurat tu ada bi'salismu. Bi'salis, dia bukan bi'salismu, dia bi'salismu. Tu dia sudut sebutan, dia beza dia. Okey. Soalan tajwid. Cuma benda ni dia Bisa dengan tu tak Ustaz? Napa hamzah wasal tu? Alif tu. Sama lah tu. Hamzah wasal dengan hamzah kotak kan. Dia lah tu. Hamzah wasal tu maksud dia alif lah. Hamzah wasal tu dia alif. Okey. Ini mesti berada di awal kan, awal perkataan. Kalau tengah-tengah dia tak boleh. Okey. Cuma yelah kalau orang sebut al-ismu tu bukanlah satu kesalahan besar lah, bukanlah kata benda besar sangat. Maksudnya kadang memang orang nak sebut cepat, kadang disebut al-ismu juga kan, tapi cara yang paling tepat sebenarnya al-ismu, bukannya al-ismu. Bukannya al-ismu sebab alif tu memang digugurkan lah. Alif bila hamzah wasal akan gugur. Kalau tu beza dia. Beza hamzah dengan alif satu lagi. Hamzah, huruf hamzah dia memang tak akan gugur. Sentiasa ada, dia tak boleh buang. Tu huruf hamzah. Tapi kalau huruf alif dia akan dibuang ketika bersambung. Dan contoh ayat ni, jadi kena buang lah. Dia anggap dia huruf ilah lah ya. Dia kira hamzah huruf alif lah sedang. Dia memang kerja dia lah hamzah wasal saja. Wasal tu maksud dia untuk boleh sambung. Sebab kalau kenapa nama tu wasal? Okey, sebabnya asalnya macam ni. Macam mana nak baca ni? Yang ni kan? Macam mana nak baca? Tak nak baca. Jadi terpaksa kena ada hamzah wasal ni. Membolehkan untuk baca. Membolehkan untuk sambung lah untuk baca. Jadi bunyi istighfar. Okey. Jadi kaedah bahasa Arab ni dia tak boleh mula dengan huruf mati. Dia tak boleh mula dengan huruf mati. Dia kena ada bunyi, ada hidup. Dia kalau macam kita biasa dalam bahasa kita ni memang banyak kata mati, yang mula dengan mati dah kan. Macam school kan, school. Kalau orang Arab dia nak sebut school dia school. Dia tak boleh nak
dia kena ada benda nak hidupkan. Dia tak boleh terus bunyi gitu. Tu satu kalau kita biasa dengar slang-slang orang Arab yang cakap bahasa luar ni, kita akan bunyi itulah. Dia tak boleh terus pada huruf mati. Okey, kita sambung. Okey, wazan nombor 3. Okey, wazan nombor 3. Fa'ala yufa'ilu. Amar dia fa'il, masdar dia taf'il. Okey, contohnya adalah perkataan hasana. Apa maksud hasana? Cantik ke sihat ke? Okey. Cantik. Baik. Hasana. Okey, ataupun jawada. Sama juga. Jawada. Jawada tu apa dia? Sama juga, baik juga, cantik. Cantik juga. Hasana dengan jawada ni bukan cantik, maksud mencantikkan. Mencantikkan. Jawada membaikkan, sama juga. Bukan hanya cantik saja, tapi dia ta'di, dia mencantikkan orang lain. Bukannya mencantikkan dia. Bukannya dia yang cantik, tapi dia yang mempercantikkan, memperindahkan. Jawada. Okey, madi dia mula hasana yuhassinu. Yuhassinu. Dia punya masdar dia Hasin. Hasinah. okey, masdar Tahsin. tahsin kan maksudnya proses mencantikkan. Tahsin. Kalau jawada Hasin. Jawada. Tajwid. Tajwid. Ilmu tajwid lah ilmu untuk membetulkan, membaikkan bacaan Quran. Tambah dengan ta kan? Okey, wazan dia lah, wazan taf'il. Okey, yang keempat. Bukan wazan dia kadang-kadang kita jumpa fa'ala ni wazan dia macam wazan taf'ila. Ada tak Ustaz? Macam mana? Fa'ala masdar dia taf'ilan. Boleh tak? Taf'ilan. Kalau fa'ala, wazan nombor 3. Memanglah, wazan nombor 3. Masdar dia ke? Taf'ilatun. Dah mana nak tambah ta marbutah? Ke apa? Boleh. Tak, dia masdar dia tanpa ta marbutah. Dia kalau ta ada ta marbutah, itu dia akan jadi apa, dia apa? Dia mungkin sifat kepada sesuatu yang lain lah. Tapi perkataan itu sendiri dia tanpa masdar, dia tanpa ta marbutah. Ni fa'ala tadi tu kan? Fa'ala. Okey, yang keempat, wazan nombor 4, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Dia punya masdar dia mufa'alah. Mufa'alah. Okey, contohnya perkataan jahada, jihad. Jahada. Apa dia punya masdar dia? Masdar dia? Jahidu. Mujadalah. 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 Mujahadah. Mujahadah. Mujadalah tu saya mesti mujadalah. Mujahadah. Okey, mujadalah tu berdebat tak? Mujadalah tak jadi Mujadalah lah. Perkataan Jadalah. Jadalah. Yujadilu mujadalah. Oh, ni jadi muqabalah. Biasa dengar sama tak? muqabalah. Amala muqabalah. Kalau amala muamalah. Bank muamalah. Muamalah. Okey, sikit. Wazan nombor 5, fi'il ifta'ala. Ifta'ala yafta'alu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'il masdar dia ialah ifti'al. Okey, apa contoh yang biasa kita tahu okey, contoh dia kata iftaqara. Iftaqara memerlukan. Iftaqara
Dia punya wazan masdar dia Apa dia? Yang mana Ustaz? Iftaqara. Ista'ala tu nombor 5 ke Ustaz cakap? Wazan nombor 5. Iftiqar. Iftikar. Iftikar. Kalau ihtasaba masdar dia Jadi ihtisab. Ihtisabun. Ihtisab. Sabu. Intasara. Menang intasara. Intasara jadi intisar. Intisar, kemenangan. Intisar. Ijtahada. Istahada. Jadi istihar. Istihad. Istihad. Istihar. Ni bahasa Melayu pun boleh kata ni. Ishtahara. Istihar. Jadi istihar. Istihar. Maksud istihar. Ishtahara ni maksudnya famous, yang kita kenal. Bukan istiharkan. Sama lah. Dia ikut di pattern ni senang je. Istihar. Okey, yang ke-6. Infa'ala. Infa'ala. Infi'al. Okey, infi'al. Contoh dia apa? Infi'al. Dah aku sudah nanti dengan contoh lah. Tak pula. Kita sikit lah. Nombor 7. Tafa'alun. Tafa'ala. Tafa'ulun. Taqaraba. Contoh dia. Taqaraba. Okey. Tafa'ala. Masdar dia lah. Tafa'ulan. Tafa'ulan. Okey. Contohnya perkataan taqaraba. Tafa'ulan. Jadi taqarruban. Tafa'ulan. Ruban. Okey. Taqa. Okey. Wazan nombor 8. Tafa'ala. Tafa'alu. Tafa'ulan. Tafa'ala. Okey, contohnya perkataan taqarraba. Tadi taqarraba ni taqarraba. Taqarraba. Jadi masdar dia Jadi taqarrubun. taqarruban. Taqarrubun. Taqarruban. Dia punya huruf dia sama je. Baris dia beza. Okey, yang terakhir nombor 9. Istaf'ala yastaf'ilu. Istif'alun. Istif'alun. Jadi macam tadi lah. Istighfarun. Okey, macam tu lah. Istighfar. Okey. Istighfarun. Ista'ana. Isti'anun. Ifti'alun. Isti'anun. Isti'an. Okey. Tu wazan nombor itu apa sirah masdar untuk yang bukan sulasi. Yang sulasi ni senang sikit lah. Dia pattern dia dah fix yang complicated sikit ni, yang sulasi ni dia tambah lagi complicated sebab dia tak ada satu formula yang fix yang kita boleh guna semua. Jadi dia punya kaedah dia adalah kena tahu penggunaan orang Arab. Kalau nak tahu, kamus lah dirujukan untuk kita kenali kita punya ni masdar untuk setiap fi'il. Okey, sikit kita pelatihan untuk cuba kenal pasti mana masdar dalam ayat ni.
Alhamdulillah. Surah Fatihah. Ni pun dah ada tadi kan. Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu. Okey. Cepatlah. Okey, yang kita ambil andal ni. Ada berapa surah ni? Okey, ada 2 surah je. Okey, ni. Dalam surah An-Nasr. Iza ja'a nasru. Okey, Nasru. Nasru. Fathu. 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 Okey, ada satu lagi. Wa fathu tu disebut ikut tabi' tu. Nasru, Fathu lagi. Dia ada hulu ke? Dia ada khulus. Itu fi'il mudhari'. Oh, mudari. Dia isim. Dia mesti isimnya. Masdar ni mesti isim. Aku aja. Okey, afwaja ni betul tapi sebenarnya afwaja ni dia adalah jamak. Jamak kepada masdar lah, fauj. Ini pun betul jugalah afwajan tapi dia ni. Okey, satu Boleh, lagi ni lah hamd. Dikir jugalah. Hamd hamd. Okey. Okey, surah At-Tin. Ni ada satu yang yang bukan sulasi punya. Cuba cari. Satu masdar yang bukan sulasi punya. Entah, tak tahu. Betul. Asfala. Asfala? Yang ni asfala ni? Kan? Asfala bukan? Kan Ini mesti ikut wazan lah. Dia bukan sulasi Cari yang bukan sulasi punya. Ahsani. Kan? Kalau yang ahsana ihsan dia punya masdar dia. Takwim. Takwim. Apa dia punya wazan apa ni? Mana ada takwim? Takwim. Fa'ala ke? Fa'ala. Yang ada sabdu tengah tu. Jadi Okey. Pasal nombor 3 kan. Apa dia punya fi'il dia? Fa'il. Fi'il untuk takwim. Qawwama takwiman. Okey. Habis, selesai. Wallahu a'lam. kita tanya ni perumpamaan tu. Ad-dunya kalma'ul malih. Dunia seperti air masin. Kak Ustaz tanya kan apa? Malih tu fa'il lah Ustaz. Apa malih? Wazan fa'il lah. Yang berasa yang masin. Yang masin. Air yang masin. Kalau apa yang tadi tu malahah tu kemasinan. Kalau garam saja malhun. Garam saja malhun kan? Milhun. Milhun. Jadi terjemahannya Ustaz, dunia itu seperti air yang air masin. Seperti air laut kan? Itu kata-kata siapa tu? Bukan dapat dekat ada nota bahasa Arab. Peribahasa Arab lah kan? Peribahasa Arab. Tak tahu lah dia punya huraian falsafah yang masin tu macam mana tak tahulah. Agaknya kalau minum pun, Ustaz, dunia tu macam minum tak puas. Dunia macam tu jugalah kot. Boleh jadi lah tu kan tanya. Dunia tu banyak gagam macam air laut. Air laut tu masin banyak gagam. Macam-macam pandai. Dia ada bahasa Arab tu. Okey, ada soalan? Ya. Itu itu kan masdar muawwal. Okey, kenapa nama dia masdar muawwal? Sebenarnya saya memang nak skip tajuk tu, takut pening pula kan. Tapi sebenarnya saya dah jelaskan sikit tadi tu. Masdar muawwal. Okey, yang contoh ni kan. Okey, kenapa saya sebutkan pasal benda ni? Okey, sebabnya yang tadi saya sebut, untuk jadikan dia maf'ul mesti dia kena isim. Nak jadi maf'ul ataupun nak jadi fa'il, syarat dia kena isim. Dia tak boleh fa'il yang jadi. Tapi kalau kita nak guna fa'il, cara dia ialah kita kena guna dalam bentuk masdar. Uridu az-zahab, aku nak pergi. Nak berpergian. Boleh.
ataupun kalau kita nak guna juga bentuk fa'al tu, kita kena convert dia, tukar dia jadi tambaan ni. Bila tambaan ni dia akan jadi seolah-olah macam fa'al ni dia tak berfungsi macam fa'al sangat lah. Itu jadi masdar mu'awwal. Dia jadi macam masdar, seolah dia masdar gitu. Mu'awwal tu maksudnya yang ditakwilkan. Okey. Cuma kena faham lah dia punya kaedah dia ialah sebab fa'il dengan maf'ul dia kena isim. Sama macam tadi kan, yang ni kan, yu'jibuni darbuka, pukulan kamu mengkagumiku. Okey, darbuka tu adalah fa'il dia. Jadi tak boleh nak guna fa'il kat sini. Tak boleh yu'jibuni tadribu. Itu tak salah macam tu. Sebab tadribu tak boleh jadi fa'il. Kena tukarlah kepada masdar. Okay. Jadi masdar mu'awwal ni maksudnya orang kalau tak nak guna form masdar macam ni, kena guna masdar mu'awwal lah. Tu dia nama mu'awwal ni. Okey, selesai kaitan dengan macam mana tulisan masdar mu'awwal tu? Macam mana dia punya ni tak? Ini tambah al-zahabah ni. Tak nak tulisan macam masdar mu'awwal tu macam mana tu tulis tak? Al-mu'awwal tu. Al-mu'awwal. Al-mu'awwal ni isim maf'ul. Al-mu'awwal. Dia isim maf'ul bagi awwala. Awwala masuk isim maf'ul lah. Yu'awwilu. Wazan apa ni? Awwala 3. Wazan nombor 3 Al-mu'awwalu. Kalau dia punya fa'il dia mu'awwal maf'ul. Kalau fa'il mu'awwilu. Orang yang buat dipanggil mu'awwil. Orang yang mentakwilkan, orang yang mentafsirkan. Takwil ni tafsir lah lebih kurang. Okay. Banyak belajar ni. Banyak hilang. Sekejap kan hilang. Apa Rahim baju Rahim ada video kan? Ada tape, ada kan? Ulang. Boleh ulang. Okey. Apa ni? Kadang-kadang tak terulang juga. Apa kita nanti dah complete semua wazan-wazan ni, nanti kita buat latihan lah. Tengok ayat kan. Kita tengok kena pasti dia punya kategori wazan dia tu. Yang fa'il pun kena ulang balik tu. Nanti kan fa'il lah lupa. Dia tak apa dia yang dapat depan pangkal lepas. Saya memang macam tu, dapat hujung pangkal lesak. Ada kawan ke. Yang lain ni semua senang ni, tinggal jamak taksir je lah yang ada yang complicated sikit. Yang lain tu insyaAllah senang. Okay. Wallahu alam. Ada apa lagi? Kita ni jarang jumpa kan. Kepala tapi seronok Ustaz Ajar ni faham, baru nampak semua. Baru nampak kalau jumpa dalam Quran kan, baru tahu. Nanti kalau baca Quran tu kena check lah, jumpa. Dia baca hafizah tu, yang ikut word by word tu kan. Itu dia agak membantulah. Tapi kalau apa sikit-sikit terus tengok, dia tak ingat juga. Dia kena tengok yang tak ada dulu. Kita fikir, lepas tu baru check jawapan guna word by word. Tu baru akan jadi lebih ingat lah. Tapi kalau sekali jumpa terus tengok terjemahan, dia tak mengasah jugalah. Dia kata tu patut nak baca 3-4 muka jadi satu line aja. Berhenti je tengok je. Itu tadaburnya. Itulah tadabur. Tengok satu line tapi tak ada jawapan lah, sendiri punya andaian, sendiri punya memikir-mikir. Dia macam saya pernah sebut sebelum ni, kita kena ada dua jenis lah kita punya bacaan kita. Ada wirid, contohnya pagi kita nak set baca banyak-banyak, tu kita baca je sebanyak mungkin. Tengah hari nak set satu masa setengah jam untuk tadabbur, tu tadabbur. Baca, cuba cari dia punya dari sudut bahasa apa kan.
Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita naltaqi fil usbu' al-qadim insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah.